Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما إخوان المسلمين، اتقوا الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi dipanjangkan usia untuk bertemu pada malam yang berbahagia ini, diberikan kesempatan masa, kesihatan tubuh badan, dikurniakan masa yang lapang, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati seluruh kehidupan kita di dunia, mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Moga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di hari akhirat kelak bersama dengan para nabi, golongan salihin, golongan orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang soleh, insyaallah. Kata Al-Imam Sahal Al-Tustari rahimahullahu ta'ala, alamatu hubbullah hubbul Quran. Tanda kecintaan seseorang itu pada Allah, dan juga tanda Allah Ta'ala mencintai dia, adalah dengan mencintai Al-Quran. Kata-kata ini menunjukkan bahawasanya mencintai Al-Quran adalah salah satu tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh hukum diri kita sendirilah, berapa cinta kita dengan Quran dan berapa ambil berat kita dengan Quran, dari segi bacanya, dari segi fahamnya, dari segi hafalnya, dari segi amalnya, dan dari segi sebarkan pada orang lain. Itu Quran. Baca, disuruh baca dengan tadabbur, yakni cuba faham dan cuba selami, cuba hayati apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu dalam satu-satu ayat. Kita baca kisah surah Ali Imran, kita tadabbur surah Ali Imran. Allah Ta'ala cerita Ali Imran, cerita keluarga, contoh keluarga Imran. Imran satu orang soleh di kalangan Bani Israel. Isteri dia bernama Hannah, satu orang perempuan yang sangat solehah, yang bernazar kalau dia dapat anak, anaknya nak wakaf dekat Masjidil Aqsa untuk berkhidmat pada Allah Ta'ala. Bila dia mengandung, lahirkan anak, suami meninggal dunia, anak perempuan macam mana pula nak letak kat masjid? Cari orang untuk jaga. Orang yang jaga
Pak saudara dia, pak saudara anak dia tu, anak bubuh nama Maryam. Pak saudara nama Zakaria, Nabi Zakaria alaihi salam. Nak dapat satu anak yang benar-benar bagus, benar-benar soleh-solehah, ayah kena soleh. Cari pasangan yang solehah, macam cerita tadi. Cari guru yang bagus, macam Nabi Zakaria. Kesan dia, kita tahu Maryam satu orang manusia yang sangat bagus, sampai ada surah Maryam dalam Quran. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, di antara perempuan syurga selain Aisyah, selain Asiyah isteri Fir'aun, maka disebut nama tentang Maryam. Disebabkan bagusnya dia, taatnya dia, tak kahwin, Allah jadikan luar biasa dia, mengandung tanpa suami. Lahir pula seorang anak sebab atuk bagus, penjaga bagus, lahir anak jadi Nabi. Allah sebut kisah Quran, satu keluarga contoh. Kita nak keluarga kita bagus, kita sendiri kena bagus, isteri kita kena bagus. Ni kita pun tak tahu semalam, tak tahu hala semayang apa ke mana, anak mesti hafal Quran. Hari ini ni ayah tak macam-macam, anak mesti hafal Quran. Oh pedih. Bila anak tu pergi mengaji, lari balik tak ada nak habis, kena berdai dengan dia. So dia kena jadi orang, dia tak tahu jadi apa. Ada suruh kita baca Quran, kita baca Quran mai satu surah, surah Lahab, surah Al-Masad nama dia. Cerita tentang keluarga Abu Lahab. Abu Lahab sendiri penentang kuat pada Nabi, isteri tolong bantu, hamba menentang dia. Allah sebut dalam Quran, satu keluarga yang cukup tak guna. Jangan jadi macam tu. Bergabung suami isteri untuk lawan agama, untuk lawan Nabi, untuk cari jalan supaya orang tak ikut Nabi. Satu keluarga, bapa macam tu, anak macam tu, isteri macam tu. Anak nama Ikrimah bin Abu Jahal. Tu anak Abu Jahal ni Abu Lahab. Abu Lahab ni pak darah Nabi. Dia suami isteri, keluarga dia keluarga lawan Nabi. Allah rakam dalam Quran supaya kita tiru Ali Imran, jangan tiru keluarga Abu Lahab ni. Jadi kita baca Quran kita jumpa lah. Dia Quran kita jumpa. Ada berkata saya lah. Kalau kita baca surah Ali Imran ayat 33, Allah Ta'ala beritahu keluarga contoh, keluarga bagus. Dalam tu Allah sebut keluarga Nabi Ibrahim AS, keluarga Nabi Nuh. Walaupun isteri gelong, walaupun anak ada yang tak mau beriman, tapi Nabi Nuh AS contoh di mana tetap aja, tetap harap, tetap doa. Kita kalau Allah uji, jadi macam keluarga tu, anak jadi pening bala, bini pun pening bala. Maka jadi macam Nabi Nuh AS. Dia tak buang keluarga dia, dia dakwah dia ajak, dia doa, dia harap. Sampai waktu ayam dah naik, dia naik bahtera, jumpa anak lemah di kapal-kapal, masih panggil lagi, mailah beriman, boleh naik kapal ni. Maka sampai ujungnya mau. Agar banyak keluarga-keluarga yang disebut dalam Quran. Sebab itu di dalam kata-kata Imam Sahal As-Tustari ini menyebut tanda kecintaan seseorang itu kepada Allah ialah dengan cara mencintai Al-Quran. Soalan dia, sejauh mana kita cinta Quran, sejauh mana kita orang Melayu tak faham Quran ni. Bila tak faham bahasa Arab, kita dengan Banjarnya, dengan Jawanya, dengan Bengkulunya, nak boleh faham bahasa Arab macam mana? Dengan Kedahnya lagi kacau. Dia kena mengaji lah.
Dia kena baca Quran dengan faham. Sebab tu orang terjemah Quran. Sebab tu ada tafsir Quran dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia, ada belakang. Dalam bahasa Inggeris. Orang sini tak faham bahasa Melayu, baca tafsir dalam bahasa Inggeris. Ya. Boleh. Ya. Maka dia nak bagi faham saya. Ni faham. Sebab bila faham, tahu nak buat apa. Sebab tak apa nak faham, dia suruh kita main kuliah. Kuliah khusus Quran, cari. Saya punya kuliah, dia petik ayat Quran juga. Cuma dia sedut satu-satu benda supaya jangan jadi munafik. Pun main daripada dalil ayat Quran juga. Bila kita faham, insyaAllah lega sikit. Macam kita kuliah bulan lepas, sampai kat meja ni tak habis. Keluar orang dia ikut ni. Cerita bab makan ke darah tanah orang. Dia ambil tanah orang bekas jengkai, serelung 1 ekar, 1 hektar. Ada haji yang nak tanya saya, berjanji dah nak jual tanah. Dah kira cantik dah, dia pergi jual kat orang lain pula dah. Dia pun satu cerita karut. Janji kita nak jual tanah, last sekali mungkin ada tawaran ke apa-apa, pergi jual kat orang lain. Mana boleh? Ada hadis dia, boleh tengok dalam kitab Al-Kabair. Kita berjanji dengan orang ni, lepas asap lagi, barang ni pun semua sekian-sekian, harga sekian-sekian. Sudahnya ada orang lain mentawar harga tinggi, kita jual. Termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala tak mau cakap dengan dia hari kiamat. Sebab menipu, mungkin janji, khianat dengan orang. Janji dah pun sama. Jangan suka-suka hati agama ni, dia tak ikut kepala kita, tak boleh. Dia kena ikut wahyu. Dia ikut kita, banyak benda karut yang kita buat. Banyak benda karut yang jadi haram pada kehidupan kita. Sebab tu besar untuk kita ambil tahu dan besar untuk kita ambil buat. Baik, muka surat 63. Bab tanah habis kot. Habislah. Kalau ada soalan ni, kita open je lah. Lepas tu dia duduk nak tanya juga. Kita pun duduk panjang sangat marah di orang pula kuliah ni. Tak apalah, kalau ada nak tanya boleh jumpa saya, boleh angkat tangan insya-Allah. Sebab di surah Al-Ikhlas, Sungai Buaya, kita ada hari Khamis. Semalam, malam minggu ke-4, minggu kedua dan ke-4. Kita punya kuliah, tanya saja, ustaz jawab. Kalau tak tanya, ustaz tanya, anda jawab. Setiap bulan 2 kali. Oh, dia boleh tanya tu juga syok. Nak jawab tu perlu. Ada lama dah, saya bertahun-tahun dah saya buka tu. Ada yang saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, kita tangguh untuk minggu depan kita jawab. Kita buka sebulan 2 kali di Sungai Buaya tu. Dan di surau Al-Ikhwan Kembojasari, minggu kedua setiap bulan. Dia ada 4 kali sebulan. Minggu kedua tanya. Sejam, kadang sejam setengah. Semalam sejam setengah dia boleh tanya tu. Salah seorang abang masuk lah. Ya. Dia tanya tu, dia syok tanya. Kita nak jawab ni kering darah habis semua. Habis insya-Allah. Mana kita tahu kita jawab. Baik. Tajuk malam ni, tanda munafik yang ke-27. Bergaul dengan orang yang memperolok Al-Quran. Ada dalam dunia ni, sama ada di Islam, dia kafir, dia apa nama sekalipun, siapa yang bergaul dengan orang yang menghina Quran, hina hukum Quran, orang yang membelekehkan Quran, orang yang mencaci maki Quran, kerana seumpama mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Quran itu dipanggil kalam Allah. Ada siapa yang bergaul dengan orang yang memperolok Al-Quran, munafik. Termasuk dalam kategori munafik. Ada ulama sebut dalam tafsir Yusuf Ali disebut antara dosa besar yang boleh menyebab pelakunya terkeluar daripada Islam dan kekal di dalam neraka Jahannam ialah mereka yang memperolok-olokkan Allah
memperolokkan Rasul, memperolokkan kitab, kalau kita Quran, dan memperolokkan orang-orang yang beriman. Jaga. Kita mulut ni serabut berwarna pun, jaga. Bila melibatkan Allah Ta'ala ni, betul ya? Kacau. Nabi Muhammad ni pun rasa macam tak betul ya? Kacau. Naknya hang tak betul. Mana jagalah. Macam mana rasa berat pun dengan perintah agama ni, dia kena terima dan buat ikut upaya kita. Maka dia buat takat yang kita mampu. Tak mampu tak payah, duit tak ada, badan tak sihat, PKP pula tak boleh pergi haji, tak payah pergi lah. Saya disebut man istata'a ilaihi sabila. Orang yang nak boleh pergi haji ni orang yang mampu, orang yang sihat, orang yang ada kenderaan, orang yang ada perbekalan. Hari ni tambah lagi, tak ada dalam kitab, ada kota boleh lebih. Tak ada, tak payah pergi lah. Susah saya mati dalam keadaan tak pergi haji. Orang buat upah haji, so tak sihat. Tapi kalau sihat, duit ada, sabar ada, kenderaan ada belakang, saja tak pergi, mati, boleh pilih sama ada nak mati Yahudi atau nak mati Nasrani. So kalau ada lengkap saja tak mau pergi. Kalau tak ada apa, tak payah susah hati lah. Orang kata, bila nak pergi haji ni, duit pada RM3, tak payah lah. Yang pening kepala. Sama juga dengan zakat. Terus saya ni dah hidup 48 tahun Ustaz, sekali pun tak pernah bayar zakat, melainkan zakat fitrah. Okey tu. Sebab apa? Duit pun tak ada. Makan tak cukup. Macam saya sebutlah, saya pergi bagi tuan-tuan atau bagi duit tolong rumah fakir miskin di Kedah tu. Saya pergi hantar duit tu. Dia penoreh kita. Menoreh kita pokok orang ada lebih kurang dalam 200 batang pokok. Pendapatan dia satu hari RM15. Anak ada 8. Sebab tu dia minta kalau boleh tolong rumah nak runtuh sebab reput makan dia anak-anak. Dia nak buat sendiri dengan kawan-kawan dia, modal dalam RM6,000 RM6,000 pun tak boleh nak cari lah. Sehari RM15. Anak ada 8, anak cerdik-cerdik, UIE ada, kuis ada, dekat Mata Mahmud ada, Kedah. Anak bijak Allah bagi. Tapi dia tak. Pun macam tu, okey. Senyumnya, tenangnya kalau ada lah. Tak ada tak apa lah. Kita cari-cari ada, lega Alhamdulillah. Maka tak payah pening kepala lah. Nak bayar zakat apa? Dia penerima zakat. Agama ni, dia macam tu. Kita dah tak boleh bayar, kita komplain. Apalah saya kerja teruk-teruk, Tuhan suruh bayar zakat pula. Jadi macam ni, kacau ni. Jadi macam ni yang jadi karut marut. Dia suruh kita jalan dan Tuhan tidak memaksa. Kita tak boleh sembahyang berdiri, gagah-gagah ikat tali lah apalah, tak payah, mayang duduk. Tak boleh nak duduk, baring. Tak boleh baring, mengiring. Tak boleh mengiring, sembahyang dengan biji mata. Tak boleh dengan biji mata, mayang dengan hati. Tak boleh, orang tolong sembahyang. Oh, susah. Tak akan dapatnya orang tolong sembahyang. Agama ni tak pening pada mana. Mana dia suruh kita buat sekadar kemampuan kita lah. Sekadar kemampuan. Ada duit, derma. Ada banyak, derma banyak. Ada sikit, derma sikit. Betul itu cakap ada sikit, derma banyak. Seramnya. Habis jadi ada banyak, derma sikit. Itu standard. Ada sikit, derma banyak, payah fikir. Mana agama ni begitu. Mana kerana kita perolok, kerana kita tak boleh terima hukum tu, macam-macam kita sebut. Ini benda besar lah. Hari Ahad itu kuliah di Masjid Nurul Iman Serendam. Saya balik nampak dekat masjid itu lintas jalan. Saya bawa balik dari Masjid Serendam. Dalam perbincangan di Masjid Serendam tu, tajuk sana politik Islam.
Disebut antara benda yang merugikan umat Islam apabila umat Islam pecah. Contoh, benda Quran nak buat hukum hudud tu. Dia sebut, bila sebut hukum hudud, dia melibatkan seluruh orang Islam. Pada waktu itu tak boleh ada orang Islam yang tidak setuju. Tak boleh. Sebab benda tu bukan isu politik lagi, isu Quran. Sama lah macam hukum yang lain. Tutup aurat, cerita Quran. Saya tak setuju. Walaupun dia ahli parlimen Islam. Kita rasa macam hal peribadi lah. Siapa nak tutup lah. Siapa tak nak tutup tak payah lah. Dia kata benda ni lah yang merugikan Islam. Sebab ada benda yang boleh bincang, boleh berbeza. Ada benda yang datang daripada Quran yang semua orang Islam kena setuju. Tapi akhir zaman tak dilanjut sebab yang bawa isu tu bukan geng parti aku tak sokong. Walaupun Quran tak sokong. Macam tu jadi kacau. Dia kacau. Sebab tu kita hari ni, awal lagi saya sebut, kita kena cinta Quran dulu. Kita kena faham apa yang ada dalam Quran. Daripada situ kita tahu benda yang nak dibawa itu cerita Quran. Itu okey. Walaupun parti musuh kan, siapa-siapa kan, dibawa usul untuk sokong Palestin. Tentang geng saya tak sokong, agak jauh. Ini sebab benda-benda ini kita kena memahami dulu. Yang jadi tak setuju, jadi perolok, jadi membenci. Yang dibenci itu hukum Allah Ta'ala, cerita dalam Quran. Maka tak kena lah. Tak kena. Semalam saya sebut sikit. Ini saya sebut ni cerita buat Quran. Orang dulu zaman Nabi mai jumpa Nabi, perempuan tawar diri untuk kahwin. Ya Rasulullah, nak kahwin dengan saya. Perempuan. Bukan seorang dua. Ramai-ramai macam tu. Sampai Sayyidatina Aisyah tengok macam ni, cemburu. Dia pun sebut, tak malu ke perempuan-perempuan hari ini yang main tawar diri macam ni kepada orang lelaki-lelaki. Cemburu satu. Rasa pelik dia lah. Allah Ta'ala turun ayat Quran surah Al-Ahzab, bagi tahu mana-mana perempuan yang main tawarkan diri pada Nabi, maka bukan satu kesalahan. Dia nak cari suami terbaik. Dan Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi, Nabi boleh pilih. Kalau nak terima, boleh. Nak tolak pun boleh. Tak ada pasangan. Dan mana tawar diri kat Nabi, Nabi tak terima. Bila turun ayat Quran tu, walaupun Sayyidina Aisyah ni cemburu, ayat Quran turun, terus redha. Dia sebut, ya Rasulullah, sangat pantas dan sangat cepat Tuhan kamu membela kamu. Dia tak kemana. Sebab Allah tak ada turun ayat Quran. Mana kita hari ni pun macam tu lah. Kalau benda tu hukum tu rasa berat ke apa semua, kita redha. Walaupun kita rasa cemburu, tak setuju lah, akak kat belakang. Setuju suami kahwin satu lagi. Setuju lah. Ni bukan akak, ni memang setuju. Memang tak setuju lah. Tak setuju kalau suami dia, suami orang lain, ambil lah kan. Tapi hukum poligami tu kita setuju sebab datang dari Quran. Cuma kita tak boleh terima kalau suami saya. Itu biasa. Dia tak menjadi berdosa, tak berdosa. Tapi jaga elok lah suami tu. Asyik obsession, kacau. Sebab tu mana ada orang perempuan nak setuju senang-senang. Hak saya cerita tadi, Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, pun cemburu. Dan cemburu itu dimaafkan Allah kerana itu sifat tabi'i manusia. Nabi pernah bagi tahu kepada sahabat, bila ada kematian semua ni, jangan meraung, jangan meratap. Kita kena terima ujian itu.
Tiba-tiba satu hari anak Nabi nama Ibrahim meninggal dunia. Nabi menangis ni, air mata turun ni. Abdul Rahman bin Auf tegur Nabi, ya Rasulullah, apa ini? Nangis. Kata tak boleh itu meraung, meratap, tak boleh. Tapi bila Nabi menangis ni, air mata banyak ni, anak sendiri meninggal. Nabi sebut ini sifat manusia. Sedih itu sifat manusia. Semula jadi macam tu. Dan itu tabi'i manusia. Yang tak boleh ni tak redha sampai meraung-raung. Tabilah, matilah saya tak tahu nak makan apa. Bukan suami je bagi makan. Suami itu wasilah saja. Yang bagi makan itu Allah Ta'ala. Dan insya-Allah kalau kita redha, Allah hantar perkara yang lebih baik. Maka tak boleh terima, tak redha, tak boleh yang tu. Tapi kita sedih, rasa macam-macam, mati tuan. Suami hari-hari duduk main balik kerja, balik semua. Semalam tengok berita Johor ke mana. Suami dia pergi beli ubat demam, balik hantar main ke anak, umur 32, patah balik nak pergi bengkel kot, bengkel kawan dia, accident, meninggal. Orang telefon isteri, kata isteri tu, saya pergi tengok, Allah, mayat suami saya kelam dunia kan. Umur 32, anak 2, setahun dengan 3 tahun juga. Kata dia gelap dunia kan. Gelap. Tapi saya redha lah sebab ajal dia begitu. Itu. Hati tu masih sedih lah, bukan sehari. Duduk dengan suami berapa lama, tiba-tiba tak ada, sekelip mata, tak sakit apa, keluar rumah dan tengok ni balik hantar ubat demam, anak dia demam, patah balik, mayat. Nak terima bukan senang, tapi nak terima agak lah. Memang susah lah. Apalah Allah Ta'ala tak boleh. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Apabila kamu ditimpa musibah, sebutlah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ayat sambung tu Allah sebut, siapa yang sebut macam tu dalam keadaan redha, aku akan bagi kurniaan yang jauh lebih baik daripada itu. Awak nak boleh, dia ustaz tak kena boleh lah sebut. Betul juga, betul juga. Kena kita pun menu tak main kuliah setahun. Dia memang begitu. Sifat tabi'i itu tak apa. Yang tak boleh tu, kita marah Allah Ta'ala. Bapa suami saya Allah Ta'ala ni tak adil lah, anak saya kecil lagi lah. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Ini tajuk je ni. Baik, apa kata tuan kitab ni? Umat Islam seharusnya faham dan peka dengan sikap orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah dan Rasulnya, iaitu tidak mendekati atau bergaul dengan mereka sehingga boleh menjejaskan dan merosakkan akidah dan juga akhlak. Dia duk maki Quran, hukum hakam Quran, faraid tak adil, tak bagus. Saya jaga ayah saya bertahun-tahun sebab saya perempuan dapat sikit, laki dapat banyak. Kita pun duk dengar elok, tak boleh. Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala kata jangan bergaul. Kalau dia macam tu, tegur dia masih rancak juga, bangkit pula. Jangan duduk. Duduk tu tak boleh. Duduk tu tak boleh. Kita akan jumpa ayat-ayat Quran yang Allah SWT sebut ni. Berolok Allah tak boleh, berolok Rasul tak boleh, berolok Quran tak boleh, berolok agama Islam tak boleh, berolok malaikat tak boleh, berolok para ulama tak boleh, berolok syiar Islam, berolok semayang, buat-buat video main-main dengan semayang, berolok tentang zakat, puasa, haji, tawaf, wukuf, masjid, berolok azan, menyalah dah hutang-hutang. Azan tak boleh, dia berolok janggut satu sunnah tak boleh. Orang perempuan pakai tudung, pakai purdah sebagainya, tak boleh diperolokkan, tak boleh. Sebab dulu pakai purdah macam-macam dia sebut, hari ni semua kena pakai topeng habis semua. Pakai purdah habis semua, pada muka habis semua. Jadi serambulan tak pakai bukan sikit, 1000 dibantai.
Mana kita hari ni, apa saja. Yang hari ni pun kena pakai mask, tak boleh perolok lah, tak boleh. Sebab dia ada istihad dia. Disebabkan SOP, disebabkan kita nak stopkan jangkitan ini. Sebab tu tak pakai, bukan kita perolok, tak perolok 1,000. Tak payah cakap banyak lah. Tak yang 1,000 duduk dalam. Sebab tu apa benda pun, hal dunia ke, hal apa ke, tak boleh kita perolok. Kejadian Allah Ta'ala, orang ni hitam, orang ni putih, orang ni kelabu asap, macam-macam. Itu Allah Ta'ala buat. Terimalah. Dan bila kita sebut apa dia ni huduh ni, kita komplain ciptaan Allah Ta'ala. Komplain Allah Ta'ala. Ini benda-benda yang berat dan besar. Ini syiar-syiar Islam. Banyak lagi lah. Sehingga kan orang bersugi ke apa ke, semua tak boleh diperolokkan. Tak boleh. Orang berserban ke apa ke. Sebab semua tu syiar. Itu agama. Kita tak mau buat, duduk dia diam. Kita mau pakai serban, duduk dia diam. Kita tak mau taruh janggut, duduk dia diam. Maka kita jangan periak, hina orang, pelekeh orang, penghina syiar Islam. Ini semua boleh merosakkan akhlak dan juga akidah. Beratnya akidah lah. Beratnya. Saya cerita tentang semayang. Tak semayang boleh masuk neraka, tak boleh masuk syurga. Tak apa, saya tak masuk syurga pun tak apa. Oh, berat lagi. Tak masuk syurga pun tak apa. Oh, berat lah. Dah. Tentang rasa ada orang sebut macam tu. Ada lah. Saya pernah jumpa orang tu. Dah. Kita pernah pergi rumah dia, cerita rumah masjid apa semua, jalan tu masuk syurga. Dia tak apa-apa. Abah saya pun masih hidup ni. Dia tak apa, cik imam tak apa. Pak saya cik imam tak apa. Saya tak masuk syurga tak apa. Oh, macam lah. Tu kita nak ajak dia pergi semayang. Dia punya tak mau tu, tak apa. Saya tak masuk syurga tu. Dia ingat syurga ni pasal raya tu. Dia ada dua balik negeri akhirat, tak masuk syurga, masuk neraka. Dua tu Dia tak mau masuk syurga, nak pergi duduk tak mana? Pilih pak pasal raya mana boleh. Saya duduklah gua mana ada gua, padang mahsyar kosong. Tidak ada sebatang pokok, tidak ada sebarang kemah, tidak ada satu batang, sebuah rumah sekalipun. Pondok tunggu derian, tak ada. Kosong ni, matahari jengkai dengan kepala. Nak pitang mana? Tak ada tempat nak pitang. Itu tak mau masuk syurga ni, rasa seram sejuk lah kita ni. Sebab itu, kata Tuhan kita ini musuh-musuh Islam, terutama orang-orang kafir dan munafik, sentiasa berusaha untuk merosakkan dan menghancurkan peradaban umat Islam dalam segala bidang. Hari ini dia buka mana? Dia buka bab makanan, semua mana? Dia tulis no pork. Maka dia buka semua ruang. Bab makanan bebas. Jadi kita orang bukan Islam, kita biasa tengok pergi makan seafood kedai bukan Islam. Dia tahu kan ada apa pun, seafood je. Bahan dia, ingredient dia, ramuan dia, bekas dia masak kan. Bekas dia. Bukan boleh bercampur. Hari ni masak benda haram, esok masak pula seafood. Mungkin sedap waktu. Minyak dia, mana mau dia beli minyak lesung? Maka bukan hanya tukang masak yang tak Islam, tapi barang semua halal, bekas semua halal, okey, boleh. Boleh, tak ada masalah. Tukang masak tak Islam, tak apa. Tapi yang tak bolehnya, tukang masak Islam, barang tak halal, bekas pun tak halal, tak boleh ya? Haram. Kalau tukang masak tak Islam, barang pula tak halal, bekas pula campur, lagi tak boleh kena. Tak boleh kena. Sebab tu kita nak sangat cok halal tu. Yang tak halal tu cok haram. Ada apa ni? Sebab tu kita nak kena clear kan. Kena clear kan.
Sehari ni dia buka. Jalan. Makan rasa sama je. Dan orang hari ni peduli ke dia? Maka bila kita sebut tentang hukum hakam sebagainya, kita payah betul Quran ni. Semua tak boleh. Berlama kot boleh. Hak tak boleh sikit dia. Kau tentu senarai hak tak boleh. Tak banyak mana pun hak tak boleh ni. Tak boleh minum arak apa semua. Teh tarik semua boleh. Kopi tarik, kopi 3 layer boleh. Dengan ayak buah 100 jenis ayak buah boleh. Tapi bila tak boleh minum mabuk ni 1-2 Islam ni susah. Banyak sungguh tak boleh. Banyak apa sikit tak boleh. Makan berlama benda boleh makan. Daripada ayam sampai kambing, lembu, macam-macam boleh makan. Ada lalau tu boleh belakang. 1-2 benda tak boleh. Tapi hak tak boleh tu juga dia nak makan. Sudahnya yang disadahkan agama, yang dihinanya agama. Agama ni menyusahkan. Itu juga lah dalam pergaulan. Ada orang boleh salam, ada orang tak boleh salam. Ada orang yang salam haram, ada orang yang kita boleh salam. Keluarga kita, keluarga pun ipar dua, tak boleh. Tak boleh. Maka disalahkan agama lah. Diolokkannya Quran, diolokkannya agama. Cari makan gitu juga. Ada pelaburan yang halal, ada pelaburan yang haram, forex haram, saham-saham yang tak patut syariah semua haram. Maka dia dah lama dah. Macam semalam kita cerita. Balik tu bersambung lagi WhatsApp. Semalam dia tanya kawan dia untung sebulan dekat 25,000 untung. Nega apa? Vape. Nega vape. E-liquid tu kan. Macam-macam perasa ada. Nega vape. Untung kau hari ni tuan. Sebab orang tak mau beli rokok boleh guna rokok elektronik. Fatwa rokok elektronik tu haram. Dan Nabi sebut dalam hadis, barang tu kalau haram, harganya pun haram, yakni dijual pun haram. Pendapatan haram, bukan syubhat lagi. Sebab fatwa haram, dia membawa pada mudarat. Maka kita hak niaga walaupun untung sebulan 2 juta, haram dia tak boleh. Dan benda tu dah lama dah. Kawan duk niaga tak? Duk niaga yang tu sebulan 25,000, 30,000 sebulan. Niaga vape. Saya pun malam dah pasang macam nak niaga vape juga lah. 25,000 sebulan. Tak main kuliah dah. Tapi dah haram. Dapat 1 juta tak ini apa? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awlabi. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, api neraka lebih layak untuk membakarnya. Balik masaknya terkawal sebulan 25,000 ni macam mana buat ni? Kalau hari ni berhenti niaga vape ni, kereta rumah siapa nak bayar? Ustaz nak bayar? Pula saya salah pula. Kita bagi hukum je kan? Apa punya pasal kan? Cari kerja lain lah, banyak lagi rezeki di dunia ni yang halal. Yang halal tu banyak. Macam-macam benda boleh berniaga. Orang berniaga kat pasar malam tu anak 10, 12, 15. Boleh hidup je. Pastikan halal ada berkat dia. Ada berkat dia. Pastikan halal ada rahmat dia. Saya 10 adik-beradik, bapak saya menara hitah je. Menara hitah je. 10 orang. Yang hujan turun, tak nak kita. Hidup kan ni. Supaya sihat nak beraya. Satu hari ni, rezeki hak Allah Ta'ala. Allah boleh bagi pada siapa-siapa. Halal pun rezeki, haram pun rezeki. Cuma yang halal ke syurga, yang haram ke neraka. Rezeki tak rezeki. Haram tu rezeki. Kita ni rezeki saya ada macam ni, memang rezeki, tapi haram. Tak boleh. Bila dah macam tu, dia nak tinggal tu, ingat senang, bulan 25,000 ni. Tinggal rumah itu, siapa nak macam ni? Buat macam mana ni? Tukar meninggal benda lain. Senang-senang nak tinggal.
Iman lah, iman. Kalau iman tu gugur, tak ada masalah, tinggallah. Kalau hari ini bergantung pada rezeki dia, tak bergantung pada Allah, tak tinggal. Tak tinggal. Dan bukan seorang dua hari ini yang meninggal vape ni. Bukan seorang dua. Yang isap vape tak kira lagi. Pun hukum tak boleh ya. Sama lah vape, rokok semua gitu kan. Meninggal tak boleh. Tapi kita nak tinggal susah. Kalau ikut vape, fatwa baru. Kalau rokok, fatwa sebelum ni. Dan sebahagian manusia isap rokok zaman tak ada fatwa. Hak tu cerita lagi. Dia isap rokok zaman fatwa tak ada. Sampai ustaz dia isap rokok macam tu. Mai 2000 lebih baru keluar fatwa, 90 lebih lah. Baru keluar fatwa rokok haram. Nak tinggal tu tak pun nak boleh. Sebab isap waktu rokok makruh. Tapi dia kena kurangkan. Kena kurang. Kata Rasul Al-Kharawi dia kena kurang sampai tinggal lah. Dan dia kurang mati. Memang tinggal tu. Mana kena usaha tinggal. Benda tak bagus ni tinggal. Paling kuat kurang dulu. Mana yang isap rokok waktu fatwa dah keluar confirm haram. Tak ada makruh lah. Mana budak-budak isap rokok zaman hari ni tahun 2000, tahun 98 naik ke atas semua tu, fatwa dah ada, semua haram. Dah tak ada dah perbincangan slow sikit dah lah, tu kena tinggal terus sebab fatwa dah haram. Begitu. Maka yang vape lagi lah. Vape baru muncul dan muncul terus fatwa. 2016 2017 semalam kita sebut kan. Maka dia muncul vape tu fatwa haram. Maka dia isap terus. Buh kat mulut tu haram terus. Agar dia tak boleh nak jadi makruh, tak boleh lah. Tak boleh. Dan berniaga dia pun sama. Bila macam ni, tuan-tuan tengoklah komen bila mufti waktu keluar hukum vape tu. Habis. Dia sapunya bahasa dia Allah. Dengan makilah, dengan apa, sabar lengkap dah. Sebab hukum tu tak sama dengan apa yang dia buat. Tak boleh terima. Hak ni yang kita sebut ni. Hak ni yang kita baca ni. Sebab dalil main daripada Quran, dalil main daripada hadis Nabi. Yang kata tak boleh tu, dia tak boleh dah hadis ke apa ke. Sebab tak kena dengan nafsu dia. Dia lipat habis semua. Mufti pun tak betul, habis semua tak betul. Ni dia tengok pula rakaman malam ni, habis lah. Kena pula lah. Esok keluar kat YouTube tu, hak tanda lagu tu boleh masuk. Hak lagu tu orang Islam tipu saja. Satu iman. Sama lah hukum-hukum lain, sama juga. Kita sebut malam panjang lebar hukum bab faraid, sama lah. Lagi akan datang tu jumpa. Tak boleh terima. Dia tak boleh terima tu bergaduh kereta berambut tu sebab tu lah. Sebab apa abang dapat banyak, sebab apa begini. Saya jaga ayah lagi lama. Dia bukan kira sikit banyak harta ni. Dia kira berkat tak berkat. Dia kira harta ni ada rahmat tak ada rahmat. Sebab atas dunia ni tempat beramal, tidak ada azab, tak ada. Kita nak terima upah akhirat. Kalau hari ni kita buat kerja, rezeki kita jadi murah. Itu bukan kerana balasan, itu kerana rahmat Allah. Sebab balasannya akhirat. Dunia bukan tempat balasan. Dunia tempat beramal, tempat kerja. Upah dia sana. Hari ini kita rezeki murah. Itu kerana rahmat Allah Ta'ala. Tapi kena ingat dia, Allah memberi dua. Ada yang Allah Ta'ala beri dalam keadaan Tuhan sayang. Ada yang Allah bagi dalam keadaan Tuhan benci. Bagi dia. Bagi. Kita bawa cucu kita jalan-jalan, nampak kedai mainan, jual helikopter ke apa kan. Terus kita pergi beli, bagi kat cucu. Sayang cucu. Jalan lagi, jumpa lagi kedai Etroman, dia nak dah. Kita tak mau pergi. Ala tu marah belilah. Tapi bagi tu hak kedua dengan hak pertama jadi sama tak? Tak sama. Hak pertama tadi bagi dengan penuh rahmat. Hak kedua tu sebab minta tak bagi minta Allah bagi.
Tapi okey lagi lah. Sebab tu ada orang merayu, bersungguh, minta, Tuhan bagi. Manusia gitu lah. Jalan lagi, jumpa pula kedai lori, nak lori pula. Tak mau bagi. Atuk kata tak payahlah, dah dua dah, nak buat apa lagi? Meraung itu. Berangkak saja semua. Habis semua orang berkat tengok. Aduh, malu muka pula. Beli juga lori, bagi dia. Bagi lori, masuklah kereta, bam, bam. Baru bagi dia. Dapat ke? Atuk telinga merah, orang berkat tengok kan. Masuklah kereta, lori, bagi duit. Boleh ke lah? Lori pun boleh, siku pun boleh. Siapa tu lah? Allah Ta'ala macam tu juga lah. Ada yang Allah bagi kepada dia, tapi bagi dalam keadaan dia diazab oleh Allah Ta'ala. Dapat macam-macam, balik negeri akhirat, tak ada apa. Sama yang dibagi istidraj. Istidraj. Bagi dalam keadaan bukan kerana Tuhan sayang, tapi kerana Tuhan benci, dan bagi tu untuk menjahanamkan masa depan akhirat. Oh juga. Lepas tu kita kena ingatlah, hari ni kita ada tak semayang, saya tak semayang, Ustaz okey. Kaya lah insan ibu ni, saya boleh kaya ni. Sudah. Tak semayang pun tengok dia main minta duit kat saya, dah gitu. Ada yang rasa macam dia betul. Dia bukan begitu. Tuhan bagi ni ada kategori dia. Bagi dalam keadaan sayang dia, bagi dalam keadaan redha dia, bagi dalam keadaan tak minta, bagi dalam keadaan minta, bagi dalam keadaan marah. Itulah kita ada anak lah. Dalam duk marah-marah tu bagi anak. Dalam duk marah tu pun bagi. Mulut popeh pun bagi juga lah anak. Tak gitu aja. Gitu lah. Marah ni macam-macam lah. Dengan mengangkang di rumah yang kerja malas apa semua. Mak RM50 pula budak ni mau bagi. Itulah. Ada yang tak payah minta dah. Tak payah minta, bagus anak tu begitu ni. Tak payah minta, bagi dia. Kita pun tahu. Itu kita, Allah Ta'ala jauh lebih mengetahui cara pemberian dia. Waktu kita hari ni, dia tak bagi kita duduk dengan orang yang memperolokkan Quran. Kerana murka Allah Ta'ala itu turun pada kita ni, maka turun pada dia sekali yang kita meliput. Justru itu kaum muslimin hendaklah berhati-hati dan menjauhi daripada bergaul dengan mereka agar tidak terpengaruh dengan mereka. Oh, terpengaruh hari ni. Geng-geng macam ni. Alah, semua agama sama je. Terpengaruh. No. Sama-sama je agama ni. Terpengaruh. Hari ni dia dah jadi hari esok jadi tak heran. Hari ni makan halal, esok makan haram, hari ni buh tudung, hari esok buka tudung, siap pakai salib ke apa ke. Sama je bagi dia. Yang kedua, pengaruh. Agama ni menyusahkan. Tak payah ikut agama lah, menyusahkan. Kita hanya semayang depan bapak kita lah, takut dia kecil hati. Pengaruh. Orang yang macam ni, Nabi Allah Ta'ala sebut jangan kawan dengan orang ni. Jangan bergaul, jangan berkawan, cari kawan yang baik. Kita sekali dia tak kawan, dia lagi jauh. Tu dakwah. Dakwah boleh pergi berdakwah dengan dia. Tak suruh kawan. Sebab kawan ni boleh mempengaruhi. Tengok orang kawan dengan Nabi, semua jadi baik. Hak kawan dengan Abu Lahab, jadi hak dah. Kawan mempengaruhi. Sampai sebahagian bila Nabi berhijrah, ada yang tak berhijrah. Sebab apa? Sebab duduk kat Mekah dulu, pinjam duit kat Abu Lahab, pinjam duit kat Abu Jahal. Banyak budi dia bagi. Saya kena hijrah dulu, semua dulu aku semasa belakang. Sebab berkawan, malu Allah, tak apalah. Nabi siapa yang Allah Ta'ala murka sebut dalam Quran tentang azab orang yang tak mau berhijrah dengan Nabi. Sebab kes-kes macam ni lah. Ada punca dia kawan. Kawan ni rasa tak. Duduk sembang satu meja, berdekah-dekah. Siap perolok-olok Quran ni lah, perolok hukum apalah. Duduk pergi surau macam alim sangat pula. Kawan satu sekolah ni berolok-olok, kita nak bangkit bangun pun sama-sama kawan, nampak? Sudahnya gelak juga lah. Nah. Quran tak bagi. Baik, Quran sebut apa?
wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala ta'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu perintahnya di dalam Al-Quran, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diejek, diingkari oleh orang kafir, orang munafik, maka fala taqudu ma'hum, jangan duduk bergaul dengan mereka. Mangkit pula. Dah habis semua depa sembang yang bagus, boleh piduk balik tak? Hatta yakhudu fi hadithin ghairih, sehingga mereka bercakap perkara yang lain. Kerana sesungguhnya jika kamu ikut duduk sekali, tentulah kamu sama dengan mereka. Dia berdosa, dia rosak akidah, rosak akidah. Dia jahanam Islam, dia jahanam Islam. Ini Al-Quran, tak boleh. Allah tak boleh dia. Tak boleh. Dia bercakap pula. Dia tahu kita tak setuju. Okey, tak cakap dah, kita cakap benda lain. Cerita bab proton bawa keluar, kereta bawa X50. Sembang balik. Okey. Tengok macam mana Quran aja. Dia tak bagi kita bergaul, berseronok, bergelak tawa, orang hina Allah Ta'ala, hina sembahyang dengan azan. Kita nak bagi takkan Nabi sembahyang dulu, kawan lama tak sembahyang pun duduk dia. Jadi segan pula Nabi. Semua tak sembahyang, kita seorang sembahyang. Bangkit pi. Ya. Maka jangan peduli dengan hak iman, duduk balik. Kalau dia sembang benda bagus, duduk. Kalau sembang benda yang mengarut, jangan duduk. Itu satu yang Quran kita jumpa ni. Saya tengok sikit lagi. Ayat Quran yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bukan satu surah saja yang cerita tentang benda ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak surah pada kita semua. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi kepada kita semua. Itu satu ayat dalam surah An-Nisa. Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 68. Boleh tulis kok kitab tu ada. Surah Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Ayat sama. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat kami, ayat Tuhan, hukum Tuhan, semua ni beragama, tinggalkan mereka. Jangan duduk. Sehingga mereka membicarakan perkara yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu terlupa, duduk juga, maka janganlah kamu duduk bersama-sama dengan orang yang zalim itu sesudah kamu teringat. Saya dengar seronok nak sembang ni, duduk juga. Main mengaji dah malam ni. Terlupa, syaitan melupakan kamu. Maka bila teringat, bangkit, tinggal selalu. Tinggal, jangan duduk. Sebab kalau azab turun di dunia kena, di akhirat pun kena. Bagi orang yang memperolok-olok ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala sebut dalam surah Al-Kahfi, disunat kita baca hari Jumaat ni, ayat 106. Zalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu, neraka jahanam. Disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan rasul-rasul Allah sebagai olok-olok. Dia gelak-gelak dengan Nabi, dimakinya. Itu ada orang duk menulis ni lah, Nabi Muhammad ni tak bertanggungjawab waktu kahwin dengan Khadijah, lepas tu pergi lepak dekat Gua Hira,
tinggal anak bini, lepas tu bini kena pergi hantar makanan. Dia punya tibai Nabi macam dia tak Islam, sedangkan dia Islam. Dan macam-macam dikritiknya Nabi Muhammad ni kahwin ramai, macam ni, penghinaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan semua itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kahwinan Nabi itu bersebab. Maka hari ini, dulu pun kita buat report, boleh orang hina Nabi lah, hina Quran lah, hina hukum lah, hina Allah Ta'ala lah. Tak kira hina mali raja-raja lah, macam-macam lah. Habis semua dia sapu kan. Tak kira lagi dengan hina ulama lah, hina Islam lah, hina Kaabah lah. Buat macam-macam antara agama Kaabah lah, hina Quran lah, pijak Quran lah, macam-macam. Ada sebahagiannya yang Muslim, ada sebahagiannya yang bukan Islam. Ayat Quran Allah Ta'ala sebut neraka jahanam. Dan jangan kita duduk melepak dengan orang-orang yang macam ni. Quran tak bagi, tak nak bagi. Dan ada lagi lah ayat-ayat Quran yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang orang yang memperolokkan orang yang beriman. Dia duduk atas dunia hari ni, dia buat gelak ketawa kepada orang yang beriman. Oh, maki macam-macam hari ni. Ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita, habis semua kena. Boleh tengok dalam Quran, dalam surah Al-Mutaffifin, juzuk Amma, ayat 29 sampai ayat 36. Allah sebut apa? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhakun 'ala al-ara'iki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hari ni biar dia gelak dah, biar dia gelak. Tak apa, hari ni dengan orang beriman, dengan orang alim, tok-tok dia gelak kan. Dia pelekeh kat Facebook lah, apalah, dia gelak. Biar dia gelak puas-puas. Allah telah sebut, sesungguhnya orang yang berdosa ialah mereka yang dahulunya di dunia mentertawakan orang-orang beriman. Apalah, korban kopiah ni nak merintah lah, apalah, nak buat hukum Allah Ta'ala lah. Tak apa, biar dia gelak. Allah sebut lagi, dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling bermain mata, mengedip-ngedipkan mata, perli. Dan apabila orang berdosa itu balik jumpa dengan kaum dia, mereka kembali dengan gembira memperolok-olokkan. Dan apabila mereka melihat orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Orang minta. Dia beritahu orang mukmin ni sesat. Orang yang hafal Quran hari ni, tok-tok guru, para alim ulama, hafal Quran, hafal hadis Nabi, kitab-kitab kita ni hafal wasail. Pun tok ni tak betul, tok ni betul. Penimpan lah, kita hafal wasail. Ayat kursi membaca baris balik. Hadut jadi kat kita ni. Hafal inna ta'ina dengan qul Allah. Sedangkan orang yang lebih soleh daripada kita ni, mufti ke apa kan ni, betul-betul mengaji ribu-ribu hadis, kitab segalanya. Tak apa hari ni, tak apa. Dia memang macam tu lah. Allah sebut, padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjadi penjaga pada orang mukmin. Tuhan sebut, tak ada siapa suruh pun dia pergi sibuk dengan orang mukmin ni. Dia pergi tengok orang mukmin macam ni, nak pelekeh macam ni, nak hina macam ni. Tapi Allah Ta'ala sebut, tak apa, Haji Zul, biar dia gelak dulu, puan-puan. Kenapa Allah Ta'ala sebut? Maka pada hari ini, hari kiamat, orang-orang beriman pula mentertawakan mereka, mentertawakan orang kafir apa semua ni. Mereka duduk di atas istana-istana yang tinggi, melihat mereka dalam neraka. Sesungguhnya orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang mereka buat dulu. Orang beriman duduk, tengok kena bakar, kena salai apa semua ni, orang minta tolong, merayu, tolonglah. Orang beriman gelak pula, waktu tu gelak boleh, hari ni jangan. Waktu tu nak gelak ke apa, boleh. Bukan 6 harakat, 3 hari gelak tak habis. Punya geram.
Di luar atas dunia ada gelak setiap hari. Tak apa, biar ada gelak apa-apa. Tuan-tuan nak pinjam mana? Ni kalau orang rumah saya tengok ni, dia tahu lah semalam saya sebut dekat dia. Saya tahu rumah saya dah masuk 40 tahun. Dia pun sambut birthday 2-3 hari lepas. Nak masuk 40 lah. 2-3 bulan lagi masuk 40 tahun. Saya tahu rumah saya, nak hidup lama mana? Nabi sebut lebih kurang umur seseorang itu 60 hingga 70. Saya tahu rumah hari ni kita nak hidup ni lebih kurang dalam 20 tahun lebih kurang. Itu pun kalau hidup. Kalau ikut Nabi sebut lah 20 hingga 30 tahun. Tak lajak mana dah. Kurang lagi ada. Dengan makan macam-macam untuk jamu ni, nak kurang tu dah. Nak tambah tak apa nak berani. Kita dia paling lama pun 20 tahun. Nak hidup lama tu ya. Dah kita hidup dah 40 tahun. 40 tahun tu kalau muhasabah balik, berasa tak boleh mati lagi, tak cukup. Derma tak banyak mana, semayang tak banyak mana, baca Quran tak banyak mana, zikir tak banyak mana, tolong orang tak banyak mana. Sabun. Nak hidup lagi 20 tahun. Hak 20 tahun ni pula nak banyak mana pula. Hak 40 tahun pun tak cukup. Hak 20 tahun lagi sikit pada 40. Patut hak 40 saya tinggal tu dah kira lengkap. Hak 20 ni kira tambah. Ni bukan pun nak tambah, banyak lagi kurang. Banyak lagi lompong. Semayang teranyak sana, teranyak sini, merata. Sama kita. Dalam nak sampai 40 ni, duit tu derma tak banyak balik. Kira nak beli rumah lah, tambah rumah lah, tambah kereta lah, macam-macam. Mai ada hari ni, tinggal baki 20 tahun, lebih kurang. Cuba kalau Tuhan bagi saya 20 tahun lagi tambah. Kalau fikir kita 20 tahun ni, duit kita nak ada banyak mana, nak derma banyak mana, nak baca Quran, tinggal banyak ni. Usia ada banyak ni. Pasal tak tahu nak cukup ke amalan itu, boleh ke nak bawa balik jumpa Tuhan, Tuhan nak terima ke tak kira lagi. Yang tak ikhlasnya, yang riaknya, yang rasa bagusnya, melingkup habis tu. Pahala tu semua kosong lah. Oh, sabut. Sabut lah. 2 hari saya cakap ni. Dia pun duk tengok atas bawah nak mati lelaki tu ni. Dia pun buat lawak tadi. Dia kata kalau nak mati pun kau siap dah siap. Dia bisa beritahu saya, hibah lah dia siap apa yang betul. Saya kata dia lah mati 20 tahun. 20 tahun. Kita tak tahu bila nak mati ya. Tak tahu. Tak tahu. Yang saya sebut tadi lah keluar umur balik main. Baru umur 32. Mana saya tak mati lah sebab saya lebih daripada 32. 32 tu bahaya. Sebab tu hari ni samalah. Kita dalam hidup ni cuba jaga. Hari ni dia nak gelak ke apa, tak apa. Tapi Tuhan sebut nak dakwah dia boleh. Cuma jangan duduk bergaul dengan dia. Kalau bergaul pun dia sembang benda lain, boleh duduk. Kan ayat Quran sebut tadi. Dia sembang benda lain. Okey. Kaki merapu ni lah Ustaz. Nak sembang sikit malam ni. Nak sembang apa? Tengok. Nak tanya hukum sikit. Kita pergi lah. Mungkin apa Ustaz ni kawan ni? Kawan lah dia nak tanya hukum. Kawan lah. Bila dia main merapu, bagi balik. Itu je. Tak susah agama ajak kita begitu. Esok jumpa dia balik. Minum, boleh minum. Sembang Perdana Menteri baru bagi duit ni, baru umur ni. Sembang tak okey lah. Main merapu, bangkit balik. Itu. Agama ajak kita dah. Agama ajak kita. Kalau kita baca Quran, jumpa lah benda ni. Lah, malam ni baru jumpa. Lama dah duduk kawan kita. Saya duduk gelak sekali. Kalau dia duduk hina tu pun kita tak berhati pun. Okeylah, kawan ni Masai. Tobat ya. Jangan mati malam ni. Jam. Apa kita Quran dah sebut dah. Ya, Quran dah sebut. Sesuatu apa saja yang ada dalam Quran yang semua. Quran tegur kita beraurat ke. Quran suruh kita hukum dengan hukum. Saya baca tak memang jemaah dulu. Ada orang main cerita dia tak apa nak puas hati. Cerita bab perbankan konvensional dengan perbankan Islam. Insurans konvensional, insurans Islam. Kita kena orang Islam ambil yang Islam, tak boleh ambil yang konvensional. Kalau hari ni ada perbankan riba apa semua, dah ada yang Islami, kena pergi ubah. Kena pergi tukar lagi. Kita beli rumah konvensional, semua ni bakal dijilat oleh api neraka belaka. Maka kena usaha untuk ubah.
Maka ada yang tak apa nak setuju sebab dia ejen insurans lah apalah. Macam-macam lah. Iman. Quran kita tak boleh. Tak boleh terima satu hal. Komplain pula satu hal. Dan minggu lepas ada orang tanya, saya sebut tentang ni, dia syarikat, gaji dia masuk konvensional, tak masuk Islam. Kalau ada pilihan, dia kena bagi tahu dekat pihak syarikat masuk Islamik. Syarat syarikat memang masuk konvensional. Tak ada pilihan. Gaji memang masuk konvensional. Dia suruh pergi buka. Sebenarnya hari ni public bank pada Islamik, Maybank pada Islamik, Hong Leong Bank pada Islamik. Tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi kalau berlaku, sebab dia tanya soalan tu, dia tak ada pilihan. Majikan masuk dalam perbankan konvensional. Macam mana nak buat? Senang saya nak buat. Kita kena buka perbankan Islam, gaji masuk, terus transfer kepada perbankan Islam. Jangan bagi dia duduk anak kau. Masuk je gaji, bila masuk gaji hari ni, masuk saja gaji, terus transfer kepada bank yang Islamik. Bank tak Islamik tu, habuan gaji tu singgah saja. Sebab tak ada pilihan. Kalau ada pilihan, kena tukar Islamik lah. Kalau tak ada pilihan, memang dia tak mau buat. Khani tu orang bukan Islam lah, bank tu saja yang dia nak. Maka dia sayang sangat bank tu. Masuk gaji, kita tahu masuk gaji pukul berapa, terus pindah kepada perbankan Islamik. Ada jalan keluar tak? Ada. Islam bagi jalan keluar dia. Ya? Itu. Tu suruh jaga agama tu, jaga sungguh-sungguh. Maka jangan terlibat dengan syubhat, yang terlibat dengan haram. Berdasar ini. Baik, insya-Allah. InsyaAllah kita akan baca satu tajuk lagi, ini seram lagi. Makan harta anak yatim. Kuliah akan datang, kita akan bincang makan harta anak yatim. Meninggal anak kecil lagi, duit si mati ambil pergi buat kenduri. Tak boleh. Dia kira harta anak yatim. Lagi tak faraid, jangan sentuh duitnya. Meninggal, ambil duit dia, pergi buat kenduri tahlil. Jangan. Ambil duit anak, ambil duit orang derma dalam jam tu, ada tak apa? Ada tak apa? Orang bagi je. Ataupun mati ya, ada orang surau mai bagi duit, ada perodo orang bagi duit, itu tak apa. Itu bukan duit simpanan dia. Itu duit hadiah hak mai selepas tu. Itu nak buat kenduri 18 hari, 18 malam. Kambing golek tak apa. Tu kita nak kena faham tu. Tu kuliah akan datang tu. Awal akan datang. Siapa juga harta? Meninggal, ada anak laki-laki, harta tak bahagi pun semua lagi. Dia mesti. Itu ni yang meninggal abang saya. Bila abang ke apa ke, dia meninggal, mak dia, ayah dia, anak perempuan, anak laki-laki, isteri. 5 orang tu saja layak terima harta. Kita dia abang saya. Abang tak abang, tak ada bahagian. Tak ada bahagian. Ya. Tapi kalau tak ada anak perempuan, adik-beradik dia ada bahagian. Kita pula tak mau bagi, kita pula makan harta haram. Anak dia kecil ni, kita tak payah bagi ya. Sebab anak dia kecil kan tahu lah. Makan harta anak yatim, dia ada bahagian. Dan orang yang jaga anak yatim, boleh dah ambil upah daripada jaga tu? Boleh. Berapa banyak? Bulan depan lah. Bulan depan. Bulan depan. Dia jaga anak yatim, anak-anak dia semua. Ataupun dia mak tiri ke apa, jaga anak baru dia, anak yatim. Maka masak nasi makan semua sama-sama. Macam mana ni? Lepas tu duit anak yatim tu, hak kecil tu, ayah mati, tinggal 1 juta. Nak buat apa duit tu? Nak buat apa duit tu? Simpan dia kena banyak zakat. Lama-lama dia besar, duit habis. Habis kena banyak zakat dia. Ada hadis Nabi suruh buat apa duit tu? Masuk sehampak mantil tu, boleh. Bulan depan lah boleh, tak boleh pun. Kita akan sebut ni. Kita pergi tahlil ataupun kita pergi kenduri, dia buat dengan duit anak yatim tu, kita pun makan berani sedap. Allah Ta'ala sebutlah ayat Quran ni, yang kamu sedang suap itu adalah api neraka, bukannya berani kambing. Dia ada ayat Quran ni, ada ayat Quran. Ada ayat Quran sebiji-sebiji. Itu kita nak kena faham. Bila mati nak buat apa? Duit mana hak boleh guna, duit mana tak boleh guna. Bila nak bahagi benda tu,
So kalau dah bagi duit ni, mati kubur duk merah lagi, tak kira kubur tu nak hijau ke, merah ke, kuning ke, belang-belang ke, nak kena selesai ni. Itu kita akan bicarakan pada bulan depan insya-Allah. Semoga kita panjang umur lah, ya. Dalam ayat ada 20 tahun lebih insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf banyak-banyak jika terkasar bahasa, salah silap dan sebagainya. Moga Allah Ta'ala ampunkan saya dan tuan-tuan memaafkan saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.